Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Oktober 2024 bersama saya, Saif Akmal. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan nada marah mempertahankan kenyataannya menerima baik permohonan maaf daripada Najib Razak. Katanya penerimaan maaf daripada bekas Perdana Menteri itu adalah atas dasar menunjukkan contoh pimpinan yang baik. Saya Perdana Menteri. Saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu saya tak buat apa. Saya kata kita terima baiklah. Oi, marah. Apa benda ni? Orang kata minta maaf. Oi, aku tak terima. Hau kamu, ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Soal mahkamah lah. Soal keputusan lembaga pengampunan yang ada Taman Agong lah. Tapi saya sebagai orang yang punya amanah harus jawab dengan penuh tanggungjawab. Orang buat kenyataan baik, kita sambut dengan baik. Itu dia contoh pimpinan yang baik. Ya. Ini semua ni bebal tantu arah. Jumaat lalu, Anwar ketika ditanya pemberita memaklumkan bahawa dia menerima baik permohonan maaf daripada Najib berhubung skandal 1MDB. Sehari sebelum itu, Najib, dalam satu kenyataan yang dibacakan oleh anaknya, Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pentadbirannya, tetapi mempertahankan bahawa dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf Najib Razak dalam isu skandal 1MDB tidak memberikan sebarang makna. DAP berkata ini kerana ia telah diputuskan oleh mahkamah. Setiausaha Agungnya Anthony Locke berkata demikian kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, Najib memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pentadbirannya, tetapi mempertahan dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf itu dibacakan oleh anaknya Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sementara itu, ditanya pendirian DAP jika Najib diberikan hukuman tahanan di rumah, Locke berkata cadangan itu diketengah untuk reformasi penjara, bukan berkaitan Najib. Najib sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Dia dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta tetapi Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman kepada 6 tahun penjara dan denda RM50 juta. Berita seterusnya, Tajuddin Muhammad Rasdi memberi kecaman kerasnya terhadap Suruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Ahli akademik itu berkata pemimpin seumpama itu bukanlah seorang patriot atau pejuang bangsa dan agama, tetapi sebaliknya seorang oportunis yang memalukan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Tajuddin berkata susulan kejumudan tersebut menghalang mereka daripada menyerlah dalam wacana intelektual. Ahli politik yang tidak bertanggungjawab itu, kata Tajuddin, sanggup mengeksploitasi isu yang tidak penting tanpa mengambil sebarang pertimbangan kesan yang mungkin berlaku. Tajuddin berkata demikian ketika mengulas desakan supaya mereka yang mempunyai ciri-ciri mata, kulit dan darah seperti dirinya bersatu dalam himpunan Jalur Gemilang. Ia selepas sekumpulan warga Cina mengibarkan bendera Republik itu pada perayaan Guangdong di Teluk Intan, Khamis lalu. Kita memohon kepada semua yang makanya macam ini, kulitnya macam ini, darahnya macam kita semua. Ni, kita kena bersatu. Inilah wadah yang kita bawa. Betul tak betul? Betul! Kita kena bagi tahu kepada kawan-kawan kita yang telah yang menyokong kepada mereka yang membawa bendera Cina dan mengibar bendera Cina dalam negara kita ini. Betul tak betul? Susulan itu, Tajuddin tampil menyekolahkan Razman dan pemimpin PAS dengan peringatan untuk meluaskan visi teror mereka. Dia mengingatkan Razman bahawa dakwaan PAS yang parti itu mempunyai puluhan ribu penyokong bukan Islam yang mata dan kulitnya, kata ahli akademik itu, mungkin berbeza daripada kebanyakan pemimpin PAS. Dalam temubual eksklusif bersama Kini TV, Razman mendakwa bahawa dia tidak berniat untuk menghina mana-mana kaum dengan kenyataannya mengenai mata, kulit dan darah seperti saya. Jelas adun semanggul itu media telah menyalah tafsir kenyataannya. Tapi yang dia terasa semua, parti semalam jumpa dengan kawan yang bukan Melayu lah. Dia kata almost Chinese punya newspaper cover because of mata. Dia kata parti menghina mereka. Itu gambaran yang dia nak buat. Mereka ni pandai spin. Parti tak ada niat. Parti tak ada niat tu. Niat Allah Ta'ala lah yang tu. Memang tak ada niat. Memang tak ada niat tu. Kalau dia yang terasa macam tu, it's up to them. Sementara itu, polis telah memanggil Razman untuk disoal siasat.
dipercayai berkaitan dengan himpunan baru-baru ini di dataran Menara Condong di Teluk Intan. Razman hadir di Balai Polis Dang Wangi pada 5.45 petang hari ini, menurut pejabat pemimpin PAS. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong Keng Sieng menegur tindak balas berlebihan terhadap isu kibar bendera China di Teluk Intan baru-baru ini. Katanya perkara itu tidak sepatutnya menjadi polemik sehingga sektor pelancongannya terjejas. Dalam satu kenyataan, Tiong berkata sambutan Guangdong sedunia yang berarak sambil mengibarkan bendera China itu sebenarnya lebih kepada menyatakan sokongan serta tanda persahabatan dan tidak sepatutnya diperbesarkan. Tambahnya, insiden itu sebenarnya sengaja diperbesarkan oleh segelintir yang mahu mengeruhkan suasana harmoni pada masa ini. Oleh itu, Tiong bertanya kepada Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh apa niat beliau sebenarnya. Akmal Saleh sebelum ini menggesa kerajaan mengambil tindakan keras terhadap penganjur majlis itu berikutan insiden mengibarkan bendera China itu. Akmal berkata pihaknya menolak permohonan maaf daripada penganjur terbabit dan dia telah mengarahkan Pemuda UMNO Perak untuk membuat laporan polis. Sementara itu, Tiong berkata tindak balas berterusan terhadap isu ini boleh menjejaskan sektor pelancongan Malaysia dan menimbulkan tanggapan negara tidak mengalu-alukan pelancong asing. Hari ini genap 5 bulan sejak pemandu orang kurang upaya OKU Grab Ong Eng Kiong dipukul. Dalam temu bual eksklusif bersama KDTV hari ini, Ong berkata dia kecewa tetapi tidak berputus asa. Jawapannya itu diterjemah melalui jurubahasa isyarat. I want to continue this fight. If I have to wait until I get an answer or outcome, or until they arrest the assaulter, I'm willing to wait. As long as it takes. Ong, 48 tahun, percaya kesnya mungkin ditangguhkan kerana terdapat VVIP terlibat dan penyerangnya adalah pegawai polis. Dia diserang di muka pada 28 Mei lalu di perkarangan hotel di Kuala Lumpur. Pegawai itu didakwa sebagai polis pengiring kepada pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail yang lebih dikenali sebagai TMJ. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul mempertahankan keputusannya melarang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal duduk di galeri awam. Perkara itu diputuskan Johari selepas Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan membangkitkan Peraturan Mesyuarat 44/5. Kami pihak pembangkang merasakan bahawa arahan Tan Sri melalui surat ini adalah pada pandangan kami tidak berpatutan dan tidak berperaturan kerana galeri awam sama juga galeri awam di hadapan Dewan ini adalah tempat awam, tempat orang yang tidak menjadi ahli Dewan ini, sama ada ahli Dewan ini sepanjang masa atau digantung perkhidmatannya. Maksud keluar itu ialah keluar daripada chamber ini. Dia boleh ikuti dari luar tetapi tidak boleh masuk dalam chamber. Kerana ini akan menimbulkan banyak masalah. Jadi saya buat keputusan tidak boleh masuk dalam chamber. Termasuklah di kawasan. Itu keputusan saya. Pada 15 Oktober lalu, Johari dalam suratnya kepada Wan Ahmad Faisal tidak membenarkan ahli parlimen macan itu berada di dalam Dewan Rakyat kerana sudah digantung selama 6 bulan. Dalam pada itu, Wan Faisal menafikan keberadaan beliau di Dewan Rakyat akan menimbulkan masalah terhadap persidangan yang sedang berlangsung. Pandangan dan hujah Tuan Yang di-Pertua ini. Masalah apa sebenarnya yang Tuan Yang di-Pertua bimbang keberadaan saya dalam Dewan Rakyat sekadar pemerhati yang tak boleh berkata satu patah perkataan pun menimbulkan masalah kepada majlis ataupun kepada beliau sendiri. Di mana relevannya hujah ini? Apakah masalah andaian saya ialah saya ini membawa penyakit kepada wakil-wakil rakyat yang bersidang? Seterusnya, kandungan tajaan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan bahawa tiada isu patah balik mengenai pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 yang dikuatkuasakan 1 Oktober yang lalu. Akta 852 merangkumi sekatan ketat terhadap pembekalan, penjualan, pengiklanan, promosi produk tembakau rokok elektronik atau vape. Bentuk-bentuk vape yang dijual
sangat menarik perhatian kanak-kanak. Dan kanak-kanak pun kalau dia isap vape sekalipun tak ada apa yang boleh dilaksanakan sebab tidak ada peraturan. Memang sepatutnya peraturan tu dah lama dikuatkuasakan untuk melindungi generasi yang muda terutamanya. Untuk kita eventually tahu mudaratnya sesuatu tabiat ni ambil masa yang lama. Jadi kita tak nak buat benda yang sama untuk vape. Untuk masa sekarang tidak ada safety profile untuk vape. Tak ada. Adakah kita nak membiarkan masyarakat tergugat kesihatan mereka sebabkan kita tak tahu? Kita cuba, kita ambil risiko. Saya rasa kita tak patut buat begitu. Golongan bukan perokok turut sokong langkah proaktif kerajaan dalam mengekang daya tarikan dan ketercapaian produk tembakau kepada anak muda. I rasa I setuju dengan akta ni sebab I tengok ramai orang yang still merokok dekat tempat makan. So, bila I nak makan dekat restoran tu jadi macam tak selesa lah. Saya setuju dengan akta ni. Penggubalan akta ni saya amat setuju. Tapi pada pandangan saya, menggubal undang-undang satu perkara. Tapi penguatkuasaannya juga harus diberi keutamaan. For now pun budak-budak yang even sekolah pun senang je diorang nak dapat untuk beli rokok, beli vape, beli apa semua tu. So saya rasa akta tu sangat penting dan baguslah kalau diwujud. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kenintv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.